Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita berjumpa lagi untuk sesi yang ke-6 iaitu kita nak lihat cara menjawab pemikiran, gambaran masyarakat, nilai dan pengajaran. Saya Dr. Noli binti Osman akan bersama anda untuk mengupas dan membincangkan teknik yang betul untuk menjawab pemikiran, gambaran masyarakat, nilai dan pengajaran. Seperti mana yang pelajar telah tahu, daripada sesi pertama hinggalah sesi kelima, kita melihat teknik menjawab untuk judul, jenis, ciri-ciri, aspek estetik, cara nak menjawab bentuk, gaya bahasa. Jadi hari ini kita akan tengok cara menjawab pemikiran, nilai, mesej, pengajaran dan sedikit tentang menganalisis karya. Kita juga tahu bahawa soalan akan dibina berdasarkan objektif pembelajaran yang ditunjukkan tadi. Jadi, untuk kali ini, kita akan tengok cara menjawab pemikiran, gambaran masyarakat, nilai dan pengajaran kerana soalan ini sering ditanya dalam peperiksaan selain daripada bentuk dan gaya bahasa. Terutama pada puisi tradisional dan sajak. Jadi hari ini kita akan tengok macam mana soalan tu dia nak tanya tentang pemikiran, gambaran masyarakat. Kadang-kadang dia guna gambaran sosial untuk gambaran masyarakat ni. Kadang-kadang pemikiran ni dia akan tanya persoalan. Apa yang diungkapkan oleh pengarang. Jadi itu sebenarnya adalah pemikiran. Jadi soalan tu dia nak tanya tentang pemikiran. Di sini pelajar perlu beri orang kata fakta yang mantap ataupun yang kuat, yang utama terlebih dahulu. Dan selalunya fakta yang utama ni ataupun yang kuat, yang mantap ni, kita akan lihat berdasarkan kata kunci yang kita telah pelajari dalam puisi-puisi tersebut. Contohnya kalau pantun budi, kata kunci dia budi tu. Jadi kan daripada budi itu akan wujudnya pemikiran dan persoalan. Ataupun kita boleh lihat kata kunci itu dalam tema yang disampaikan. Jadi untuk kaji ataupun analisis puisi itu, kita dah pelajari sebelum ni. Bila kita nak analisis, saya dah letak dekat sebelah tu, kita nak cari macam mana dan kita akan berpegang pada kata kunci yang ada dekat dalam puisi tersebut. Kalau syair, kita tengok kata kunci dia Raja Seripada ataupun ikan terubuk, ikan puyuh-puyuh. Jadi itu kata kunci dia yang kuat. Jadi daripada ikan puyuh-puyuh ni kita tahu dah tentang kecantikan dan keelokan Tuan Puteri yang dinyatakan dalam puisi tersebut. Kehebatan dan orang kata pemimpin yang digeruni, yang hebat, yang orang kata hormati. Itu berdasarkan ikan terubuk ataupun Raja Seripada. Kalau kita tengok kata kunci lain kat dalam contoh terombak adat, kita pegang pada adat, peraturan. Jadi di situ pemikiran yang kita boleh buat kena patuh pada peraturan dan undang-undang yang ada. Undang-undang ni dibina ataupun digubah oleh pemimpin-pemimpin. Berdasarkan kitab, berdasarkan Quran. Jadi pelajar dah nampak kata kunci ni dia memainkan peranan penting untuk membina pemikiran, gambaran masyarakat, nilai dan pengajaran. Dan kita kena kaitkan kata kunci ni yang ada dalam puisi ni berdasarkan tema. Daripada kata kunci tu kita boleh keluarkan tema, kita boleh keluarkan macam-macam. Mesej, kita boleh keluarkan semua yang ada, macam dia apa yang soalan nak, pemikiran ke, nilai ke, pengajaran ke, semua kita boleh keluarkan berdasarkan kata kunci tersebut. Jadi di sini kita nak fokuskan pelajar supaya pelajar faham kata kunci yang ada dalam puisi.
Okey, kalau pelajar dapat kata kunci tersebut, maka pelajar dengan senang akan menjawab pemikiran, nilai, gambaran masyarakat, pengajaran dan mesej. Jadi sekarang kita nak tengok contoh pemikiran yang terdapat pada syair. Okey, selalunya skema ni dibina berdasarkan pemikiran yang jelas yang ada dekat dalam puisi. Orang kata yang paling kuat lah. Okey, jadi kalaulah pelajar tengok, pelajar jangan ambil orang kata pemikiran yang bukan secara umum. Orang kata yang umum, yang orang kata kita kena ambil yang betul-betul kuat ni, kita boleh tengok kalaulah syair, kita tahu berdasarkan cerita tu, tema dia ialah cinta yang terhalang. Jadi, itu adalah pemikiran yang kuat lah, cinta yang terhalang. Kalau kita tengok pada raja yang diguruni, maknanya itu satu lagi lah pemikiran yang kuat, iaitu tentang raja tersebut. Okey, yang ketiga tentang ikan puyuh-puyuh. Jadi kita boleh tengok di situ ikan puyuh-puyuh ni dia mewakili puteri. Okey, jadi pemikiran yang baik ialah kecantikan dan orang kata budi bahasa ataupun keelokkan tingkah laku Tuan Puteri. Jadi di sini kita boleh tengok ada 5 pemikiran yang kuat berdasarkan puisi tersebut. Kalau syair tu dia terbahagi kepada 3 bahagian. Mula dia cerita pasal asal-usul raja, asal-usul Tuan Puteri itu. Jadi itu satu pemikiran juga, asal-usul raja ataupun Tuan Puteri. Okey, pemimpin yang berkuasa, kecantikan dan keelokkan Tuan Puteri. Jadi yang perenggan yang kedua, dia menceritakan tentang kepercayaan aminisme yang terdapat pada Tuan Puteri itu. Okey, berdoa kepada Tuhan. Dia memohon kepada nenek moyang supaya angkat dia sebab dia tak tahu nak buat apa. Dan dia hilang apabila dia diangkat oleh nenek moyang dia. Dia memohon pada para aulia dan sebagainya. Okay, jadi di sini kita boleh nampak pula cerita tu. Dia menceritakan tentang kepercayaan nenek moyang. Dan kemudian seterusnya kita boleh tengok pada pengikut Raja Seripada tu, ikan terubuk. Okay, dia terlalu taat. Jadi bila raja tu suruh tunggu, tengok Tuan Puteri puyuh-puyuh. Jadi bila dia nampak kejadian tu, dia terus pergi bagi tahu dekat Raja Ikan Terubuk ataupun Raja Seripada. Ini menunjukkan ketaatan yang ada. Okay, jadi itu adalah pemikiran yang kuat yang kita nampak jelas dekat dalam ni. Pemikiran yang pertama mestilah sama dengan tema yang ada. Okey? Okey, jadi bila kita dah tahu pemikiran, pemikiran yang kuat yang mula yang pertama sama dengan tema. Kalau tema tu ada satu, adalah satu pemikiran yang kuat. Kalau tema tu ada 3, maka ada 3 lah pemikiran yang kuat di situ, yang ada dekat situ. Okey, contoh kalau kita tengok tema yang orang kata ada lebih pada satu, kita boleh tengok pada Gurindam. Okey, Gurindam taat setia kepada raja. Iaitu satu, taat setia tu sendiri. Yang kedua, tentang pemimpin dengan orang kata raja dengan pemimpin yang bermuafakat untuk menjadikan negara mereka kukuh. Okey, jadi kan itu ada 2 pemikiran yang kuat dekat situ. Jadi di sini apabila kita dapat dah pemikiran, maka secara tak langsung kita dapat juga tahu tentang gambaran masyarakat. Sebab apa? Pemikiran ni wujud dalam diri, dalam masyarakat yang ada dekat puisi tu ataupun dalam puisi itu sendiri. Contoh macam pantun budi. Jadi budi itu menabur jasa, orang yang berjasa dalam menabur budi itu adalah manusia. Jadi bila gambaran masyarakat ni, kita akan nampak sama macam
apa yang ada dalam pemikiran tersebut. Apa yang ada dekat kata kunci yang ada dalam puisi. Jadi pelajar kena tengok balik. Kata kunci yang saya bagi waktu kita PDPR ataupun PDPC. Okay, selain daripada soalan akan tanya tentang gambaran masyarakat, kadang-kadang soalan ni dia suka tanya huraikan citra masyarakat. Okay, latar masyarakat, gambaran sosial, sikap manusia, tafsiran sikap dan lain-lain lagi. Tapi sebenarnya itu adalah sama. Soalan ni dia bertanyakan tentang gambaran masyarakat. Jadi secara tak langsung pelajar akan tahu kalau sosial tu mesti berkait dengan masyarakat. Kalau pelajar tengok soalan-soalan lepas pun dia akan selalu tanya, kalau dia tak tanya pemikiran, dia akan tanya gambaran masyarakat. Jadi di sini pelajar tengok untuk syair sama tak? Masyarakat yang cintanya terhalang, masyarakat yang taat setia, pemimpin yang berkuasa, sebablah pemimpin tu pun dah menggambarkan tentang masyarakat, kejelitaan dan keelokan tingkah laku tuan puteri. Tuan puteri tu pun masyarakat lah, sebab dia orang orang kata apa yang ada pada manusia tu, gambaran masyarakat. Jadi di sini kita boleh compile ataupun kita boleh kumpulkan dalam jadual macam ni. Macam yang saya bagi waktu PDPC dengan PDPR tu lah. Okay? Jadi kita boleh tengok dengan jelas setiap puisi yang ada. Kalau ada 9 puisi, maka pelajar buatlah senarai. Okay? Pantun budi. Kalau tema dia budi. Okey, pemikiran dia yang pertama ialah menabur, jasa dan berbudi. Okey, menghargai budi, menyanjungi jasa orang yang berbudi. Jadi itu pemikiran. Gambaran masyarakat dia ialah orang yang menabur budi. Contohnya dekat sini kalau kita tengok pemikiran dia, cinta yang terhalang, ini untuk syair lah. Ya. Jadi untuk syair, cinta yang terhalang. Gambaran masyarakat yang cintanya terhalang akibat 2 darjat. Berlaku pada siapa? Pada ikan terubuk dan ikan puyuh-puyuh. Jadi kita boleh ambil lah contoh puisi yang sesuai untuk menyatakan tentang cinta yang sangat terhalang. Okay, untuk nilai dengan pengajaran, nilai ni ialah cinta yang terhalang ataupun taat kepada cinta. Okay, pengajaran dia kita hendaklah setia pada seseorang ataupun menyayangi seseorang dengan sepenuh hati. Contohlah kan. Tapi kalau cinta yang terhalang ni kita boleh tengok pada orang kata kita janganlah membezakan darjat dan pangkat. Jadi pengajaran tu lagi lebih sesuai. Contoh kepercayaan kepada animisme. Jadi gambaran masyarakat semua nilai dia kita boleh tengok pada berdoa ataupun memohon pertolongan. Okey, jadi kita boleh tengoklah kecantikan dan keelokan tuan puteri. Jadi nilai dia berbudi bahasa, gambaran masyarakat dia masih masyarakat ataupun tuan puteri yang di zaman dahulu dianggap sebagai seorang yang cantik dan elok budi pekerti dia. Okay, jadi di sini sebenarnya kalau pelajar tengok fakta dia, dia lebih kurang sama je. Dia ada kata kunci dia tu. Okay, taat. Jadi pemikiran taat setia kepada raja. Masyarakat yang taat kepada pemimpin. Nilai taat setia. Pengajaran kita hendaklah taat kepada raja. Okay, jadi ayat tu saja beza. Tapi kata kunci dia tetap sama. Dan contoh puisi dia pula, contoh yang sama. Boleh digunakan untuk apa saja soalan yang guna. Selagi soalan itu berkisar tentang pemikiran, gambaran masyarakat, nilai pengajaran dan mesej. Okay, jadi kita boleh cari yang kuat, yang sesuai. Berdasarkan tema dan pemikiran, jadi kita boleh bina ayat nilai dan pengajaran dan mesej. Jadi dekat contoh tu kita kena cari contoh yang betul-betul sesuai macam yang
kita tengok dekat sini, kan yang dalam bulatan tu yang warna biru untuk pemikiran, yang warna merah, pink itu untuk gambaran masyarakat dan yang warna hijau itu adalah untuk nilai. Dan kita boleh tengok, nampak ada kan persamaan. Jadi dua baris tu kita boleh guna untuk contoh nilai, untuk contoh gambaran masyarakat dan untuk contoh pemikiran. Kalau pelajar masih menggunakan pemikiran yang sama. Okey, tengok warna hijau bercinta tu kasih sayang lah, cinta. Kalau macam barang pintaku, maknanya itu dia bermohon, meminta pertolongan. Kalau kita nak kata berdoa, kita tak boleh lah barang pintaku, kita ya ilahi, ya Tuhanku, yang tu lagi sesuai. Jadi boleh ambil kat situ. Tapi masih dalam rangkap yang sama. Okey, pelajar boleh tengok lah. Baik, seterusnya bila kita dah dapat cari fakta pemikiran, gambaran masyarakat, nilai pengajaran ni, kita boleh letakkan macam mana nak jawab. Cara dia adalah sama, iaitu pelajar perlu bagi fakta. Yang kedua, huraian kepada fakta, sama ada ulasan, penjelasan, huraian, bincangkan. Yang ketiga, pelajar kena bagi contoh puisi. Okey, jadi huraian ni kadang-kadang dia boleh jadi 1 markah ataupun 2 markah. Dan kemudian contoh. Contoh ni wajib. Untuk puisi tradisional wajib bagi bait puisi yang sesuai dengan fakta tu. Okey, jadi fakta dengan contoh ni adalah wajib. Kalau soalan tu dia nak 5 isi, maka kalau pelajar bagi fakta yang tepat dengan contoh yang tepat, pelajar dah akan dapat 2 markah untuk setiap isi. Kalau 5 isi, dah 10 markah kat situ. Okey, 10 markah kalau 3 soalan, maknanya pelajar akan dapat 30 markah. Dah takkan orang kata hilang lah. Sebab apa? Kalau 5 isi tu betul, 5 fakta tu betul, maka pelajar akan dapat 1 untuk fakta, 1 untuk huraian, 2 markah. Okey, tapi kalau macam fakta salah, 0 markah, walaupun huraian contoh tu betul. Jadi kena betul-betul orang kata bagi fakta yang menepati dengan kehendak soalan dan skema. Sebab tu saya kata kita kena cari yang kuat dulu. Sama ada pemikiran yang kuat, nilai yang kuat, gambaran masyarakat yang kuat, apa yang ada dalam puisi tersebut. Okey, contoh kalau macam kita tengok sajak sekalipun, kalau sajak pahlawan ialah dia, kalau sajak di titian kemerdekaan menyongsong arus, ada 5 sajak di situ yang menekankan tentang keberanian, tentang wujudnya semangat patriotisme. Okey, orang kata sanggup berkorban, orang kata sanggup mempertahankan, sanggup berjuang mempertahankan negara. Jadi dekat situ ada 5 puisi atau 5 saja yang memang ada pemikiran tu. Okay, selain daripada pemikiran tentang kasih sayang, pemikiran tentang keagamaan macam untuk seorang jemaah, kebanyakannya puisi yang pelajar kaji, 5 puisi yang pelajar kaji ada menekankan tentang unsur patriotisme tu. Okey, jadi di sini kita senang bila kita buat jadual tu, kita akan nampak dengan jelas 5 fakta yang kuat ada dalam setiap puisi. Ya. Jadi bila soalan tanya menggunakan kata tugas huraikan, pelajar perlu hurai. Lebih baik kalau pelajar boleh hurai secara terperinci. Soalan jelaskan tu dia kena ulaskan tu dia kena terperinci sikit. Kalau pelajar boleh buat macam tu, maka 1 ataupun 2 markah dah memang dalam tangan pelajar. Okay. Kalau soalan tu dia nak juga kesan ataupun kepentingan, pelajar kena tambahlah ayat itu. Okay. Jadi fakta dengan contoh adalah wajib. Okay, yang ayat huraian, ayat kesan, ayat kepentingan, ayat bincangkan tu adalah mengikut kehendak soalan. Kalau soalan nak yang tu, bagi. Maka lagi 2 markah tu, kita kena tengok dekat situ lah. Barulah pelajar akan dapat 4 markah lengkap untuk 1 perenggan, 1 isi. Okay, tambah pendahuluan yang pelajar dah memang tahu macam mana nak buat pendahuluan, kena bagi definisi, kena bagi tentang puisi yang ditanya ke, tema ke, dan kemudian kena bagi isi-isi penting, dah 3 markah dalam tangan lah. Kesimpulan pun sama.
bagi rumusan keseluruhan atau harapan atau saranan atau cadangan, pelajar akan dapat 2 markah. Jadi kan sebenarnya untuk peperiksaan ni dia senang dapat markah. Tapi kalau pelajar careless tak dapat tackle soalan tu, maka pelajar akan rugi markah. Okey, kita tengok cara menganalisis fakta. Kita akan menggunakan peta alir macam biasa. Sebab apa? Yang ini yang senang nampak. Pelajar boleh bina satu ayat mengikut kehendak soalan tu. Okey? Perlu ada ayat fakta, ayat huraian atau penjelasan atau ulasan atau bincangkan. Okey, itu mewakili 2 markah. Okey? Ayat kesan dan kepentingan kalau diperlukan. Okey? Yang saya kata sebelum ni, untuk gaya bahasa dan bentuk memang wajib ayat kesan ni. Tapi kalau untuk yang lain, dia bergantung kepada soalan. Yang penting ada ayat fakta, ada ayat huraian, ada ayat contoh, maka pelajar dah dapat 3 markah dalam tangan. Okay, dua tu yang wajib tu, fakta dengan contoh. Huraian ni dia bergantung kepada kehendak soalan. Tapi pelajar akan dapat 1 markah lah pada situ atau 2 markah. Okay? Jadi 4 markah dalam tangan kalau pelajar jawab. Cara dia sama. Memang macam ni je. Pelajar kena bagi fakta, kena bagi huraian, kena bagi contoh. Okay? Ayat huraian tu yang banyak sikit. Dia ada 2 kat situ. Apa yang dia nak. Sama ada huraian secara terperinci ataupun ayat penjelasan, ayat perbincangan, ayat kesan ataupun ayat kepentingan. Okay? Untuk tambah lagi 1 markah. Jadi apabila pelajar ikut cara jawab tu, teknik jawab tu, maka inilah perenggan pelajar yang lengkap. Kalau pelajar boleh jawab macam ni, maka pelajar akan dapat markah yang penuh. Tak ada masalah dah. Kecuali kalau fakta pelajar itu adalah salah. Kalau salah baru kosong markah. Tapi kalau tak salah, pelajar akan dapat 4 markah ataupun 3 markah. Okay? Yang saya tekan kat garis sini, fakta dengan contoh adalah wajib. Wajib bagi puisi. Puisi dia. Kalau kita jawab soalan puisi, wajib bagi puisi. Ambil balik baik-baik puisi. Jangan lupa yang itu. Sebab kebanyakan pelajar apabila jawab bentuk dengan gaya bahasa, dia bagi baik puisi. Tapi bila datang jawab nilai pengajaran mesej, dia terlupa nak bagi baik puisi. Selalunya akan kerugian 1 markah. Kalau pelajar tak bagi, ada 5 isi, maka 5 markah dah akan dipotong di situ. Okay? Jadi rugilah 15 markah sekali dia ambil terus. Sebab apa? 3 soalan yang perlu dijawab. Okay? Jadi puisi kena bagi baik-baik puisi untuk jadikan contoh. Kalau bahagian B, bahagian C, peristiwa. Cerita peristiwa yang ada dekat dalam prosa, ada dekat dalam cerpen drama tu, yang tu wajib bagi pula macam tu. Okay? Untuk dapat markah contoh. Jadi contoh ni wajib, fakta ni wajib, contoh ni wajib. Sebab apa? Kita tengah menganalisis karya. Yang tu kena ingat betul-betul. Kalau pelajar terlupa, maka pelajar akan rugi markah. Selain pada tu, pelajar perlu bagi huraian, penjelasan, ulasan ataupun bincangkan mengikut kata tugas. Okey? Okay, ini contoh-contoh jawapan yang ada lah. Dan ini kita boleh tengok berdasarkan syair yang ada. Okey, setakat ni untuk sampai 2021, tinggal pantun dengan gurindam saja yang belum keluar. Okey, yang lain dah keluar. Tapi kalau ikut dalam nota tu, saya dah letakkan kata kunci, saya dah ajar kata kunci, saya dah letakkan fakta dan jawapan kepada pelajar. Pelajar hanya perlu tengok, baca dan fahamkan. Tengok pada puisi, dekat mana nak ambil pemikiran tu. Jadi apa saja puisi yang keluar, pelajar akan nampak dah pemikiran dia. Okay? Ayat dia macam mana nak buat untuk jadikan ayat fakta tu.
Baik, berikut semua adalah contoh. Jadi pelajar boleh tengok, baca betul-betul, faham betul-betul. Okey, ayat fakta. Bila nampak, kita tengok fakta ni, dia kata fakta yang berdaulat dan digeruni. Jadi dalam huraian pelajar, pelajar perlu ulang perkataan tu. Perkataan yang ada pada fakta tu. Okey, kalau macam mana yang dikatakan pemimpin yang berdaulat dan digeruni tu. Okey, dalam ulasan pun sama. Okey, ayat kesan pun kita kena ada perkataan tu. Dan contoh dalam puisi tu kita kena tengoklah dekat mana yang menunjukkan bahawa dia tu digeruni. Ni asal terubuk ikan puaka. Puaka tu yang menunjukkan dia digeruni. Jadi cara jawab pelajar sama je. Kalau pemikiran tadi, kita tengok tadi, kan? Sekarang kita tengok ayat gambaran masyarakat. Sama kan? Masih sama macam cara kita menghurai, cara kita menghurai dalam pemikiran tadi. Okey, beza je di sini orang kata kita bagi kaitkan dengan masyarakat, orang kat situ. Kalau kita cerita pasal pemimpin, kita cerita pasal pemimpin lah. Okey? Masih sama. Sebab tu soalan dia tak tanya dekat dalam satu soalan dia tak tanya soalan A huraikan pemikiran, soalan B huraikan gambaran masyarakat tak. Okay, kalau soalan tu dia dah guna pemikiran, dia tak akan tanya tentang gambaran masyarakat. Selalunya dia akan tanya tentang nilai, pengajaran, peranan, bentuk, gaya bahasa. Ya? Jadi sini pelajar boleh tengok gambaran masyarakat, cara menjawab gambaran masyarakat, pemikiran, nilai dan pengajaran adalah sama. Jadi kalau fakta dia tu masih fakta tentang pemimpin yang digeruni, maka ayat dia yang cara dia hurai pun masih sama. Okay, kalau nilai ni, dia terbahagi kepada 4. Okay, soalan dia boleh tanya kadang-kadang dia nak nilai keagamaan saja ataupun nilai kemanusiaan, nilai kemasyarakatan. Jadi pelajar kena tahu beza di yang mana nilai kemasyarakatan, nilai keagamaan, okay, nilai pegangan masyarakat. Okay? Tapi di sini yang selalu sering ditanya ialah nilai keagamaan dan nilai kemanusiaan ataupun nilai saja. Jadi kalau nilai saja pelajar boleh ambil semua sekali termasuklah yang keagamaan. Okay? Secara umum. Kalau nilai agama lebih tertumpu kepada yang berkait dengan agama. Ini contoh dia lah. Okay, ini merupakan nilai kemanusiaan. Kalau dalam syair kita dah tengok kata tema tadi saya kata yang kuat ialah pemimpin yang berani ataupun yang digeruni. Jadi yang itu bukan nilai agama lah. Ya, yang itu nilai kemanusiaan. Okay. Nilai kemasyarakatan ni dia lebih umum, lebih luas. Ya. Jadi kan dia ni masyarakat yang berkait dengan masyarakat sekeliling. Contoh macam mereka nak pergi cari ikan puyuh-puyuh. Jadi rakyat kepada Raja Seripada ni bekerjasama mencari ikan puyuh. Jadi bekerjasama. Nilai tu nilai kemasyarakatan. Ya. Jadi di sini kita tengok pula cara nak menjawab nilai. Okey, nilai ni kita tahu dia ni selalunya orang kata nilai satu atau orang kata sifat ataupun perbuatan yang ada. Okey, orang kata sifat dalaman yang ada pada manusia. Jadi kalau setia, kita letak setia saja pun diterima ataupun kita cakap setia kepada raja. Okey, tu ayat nilai. Jadi cara huraian dia kena ada lah, kena diulang lah perkataan setia tu dalam huraian pelajar dan dalam contoh pun wajib ada. Jadi di sini kalau pelajar tengok cara huraian ni dia masih sama dengan cara kita menghuraikan pemikiran dan gambaran masyarakat.
Okey, ni contohlah. Kalau kita menghuraikan tentang setia, saya dah cakap, dah tekankan kat sini dalam ayat huraian, ulasan, perbincangan ataupun ayat kesan ataupun kepentingan kena ada ulangan perkataan yang ada dekat dalam fakta tu. Kalau setia kena ada dekat dalam tu lah. Dalam ayat huraian pelajar tentang setia dan contoh. Okey, ini ayat pengajaran tapi masih menggunakan perkataan setia ataupun taat. Kalau tadi setia kepada raja adalah ayat nilai, fakta kepada nilai. Sekarang fakta pada pengajaran ialah setiap rakyat perlulah setia ataupun mentaati raja dalam apa jua keadaan. Kalau ayat pemikiran, kesetiaan kepada raja. Kalau gambaran masyarakat, masyarakat yang setia. Kalau nilai, setia. Kalau ayat pengajaran, setiap rakyat perlu setia kepada raja. Okey, itu je beza dia. Okey, tapi dalam huraian masih sama, contoh masih sama. Okey, sekarang kita tengok pada kata kunci yang kita nak cari dekat dalam setiap puisi. Okey, ni contoh pantun agama. Okey, dalam pantun agama, dalam pantun lah, kita perlu cari, orang kata dekat maksud dulu. Tekankan dekat maksud. Kalau ada dua rangkap, maknanya ada dua pemikiran yang kuat di situ. Kita kena tengok dekat maksud. Okey, dan kalau tak cukup, dia nak 5, baru kita cari pada ayat pembayang ataupun sampiran. Okey, seperti yang saya letakkan di sini, yang berwarna ungu, yang berwarna biru itu adalah pemikiran. Okey, yang berwarna merah itu adalah gambaran masyarakat dan yang berwarna kuning itu adalah nilai. Okey, jadi pelajar nampak. Kalau kita ikut kata kunci ni, kita akan nampak dengan jelas perkara yang sama yang ada dekat dalam puisi ni boleh diguna pakai untuk menjawab soalan pemikiran, gambaran masyarakat, nilai dan pengajaran. Jadi kita dah tengok kata kunci ataupun kita nak cari pemikiran, gambaran masyarakat, nilai dan pengajaran yang terdapat dalam pantun agama tadi, kita tengok pada maksud dahulu. Kemudian baru kita ambil dalam pembayang pula untuk melengkapkan 5 isi kalau diperlukan. Okey, daripada situ kita boleh keluarkanlah yang tadi tu kita dah keluar, kita letakkan dalam jadual seperti yang macam ni. Okey, jadi untuk pemikiran pada rangkap yang pertama kita dah boleh tengok iaitu percaya kepada Nabi ataupun percaya kepada kewujudan Nabi. Okey, siapa dia? Nabi Muhammad. Contoh yang ada dekat dalam contoh puisi tersebut kan. Kita boleh tengok pada baris ketiga dan keempat. Okey, jadi gambaran masyarakat pula kita boleh letakkan masyarakat yang percaya pada kewujudan Nabi ataupun yang memuliakan Nabi. Okey, nilai percaya kepada Nabi. Pengajaran kita hendaklah percaya kepada Nabi. Okey, jadi di sini kita boleh tengok semuanya yang berkaitan dengan kata kunci iaitu Nabi itulah, percaya kepada Nabi itu. Okey, yang kedua kita boleh tengok solat 5 waktu, berdoa minta keampunan kepada Tuhan, iaitu yang ada dalam rangkap yang kedua. Dan kemudian kalau tak cukup lagi, kita boleh pergi kepada pembayang ataupun sampiran, kita boleh nampak tentang mati. Yang kedua, kita boleh tengok pada masyarakat yang menternak. Kita pergi pada anak ayam tu. Okay? Jadi di sini kita boleh tengok juga masyarakat yang memuliakan hari Jumaat. Jadi percaya pada kemuliaan hari Jumaat, itu pemikiran, gambaran masyarakat yang memuliakan hari Jumaat, dan kemudian nilai dia percaya ataupun beriman. Okay? Jadi di sini pelajar boleh tengok semuanya ada dalam satu tempat ataupun satu kata kunci itu. Jadi kita boleh dapat keempat-empat perkara yang kita nak dan contoh yang sesuai. Okay, jadi ini adalah fakta dia. Cuma dan contoh. Jadi 2 markah dah ada dalam tangan. Cuma yang pelajar perlu tambah di sini ialah huraian atau penjelasan
atau ulasan atau ayat perbincangan, dan pelajar juga boleh tambah ayat kesan ataupun kepentingan jika diperlukan. Okey, untuk memperoleh 2 markah lagi. Okey, seterusnya saya bagi contoh lagi, iaitu kita tengok pada pantun kasih sayang. Okey, itu adalah judul. Okey, kalau dia tanya jenis pantun Pak Kerat lah. Okey, di sini kalau kita nak cari pemikiran, kita cari pada maksud dahulu. Dan kalau kita tengok dekat sini yang warna biru tu, itu adalah maksud. Okey, maksud ni kita boleh dapat 1, 2, 3, 4, 5 maksud yang kuat. Berdasarkan kepada ayat orang kata maksud, dan kemudian baru kita tengok pada pembayang. Okey, yang berwarna pink tu ataupun merah jambu pula merupakan kata kunci ataupun orang kata ayat untuk gambaran masyarakat. Jadi di sini kita tengok daripada baris yang sama ataupun bait yang sama, kita boleh keluarkan keempat-empat perkara yang kita nak, iaitu pemikiran, gambaran masyarakat, nilai dan pengajaran. Okay, yang warna hijau ni, ini adalah ayat nilai. Kalau ayat pengajaran, kita tambah kita hendaklah ajalah. Okay, daripada sini sama juga kita keluarkan dan kita letakkan kat dalam jadual seperti yang ditunjukkan sebentar tadi. Okay, jadi bila kita letakkan dekat dalam jadual tersebut, maka pelajar akan nampak dengan lebih jelas lah ayat, pemikiran, gambaran masyarakat, nilai dan kemudian contoh. Okay, seterusnya kita tengok pada puisi taat setia kepada raja. Sebab apa saya tunjuk contoh-contoh ni? Kerana puisi-puisi ini masih belum pernah keluar dalam soalan peperiksaan. Tapi kita tak kata yang ini memang janji akan keluar, tak. Okay? Kita perlu kaji ke semua puisi yang ada. Puisi tradisional ataupun sajak. Tapi cara dia sama. Kita cari kata kunci ataupun kita pegang pada kata kunci tersebut, maka kita akan nampak dah dengan jelas di mana pemikiran yang kuat, di mana gambaran masyarakat, nilai dan pengajaran. Okay, jadi di sini kata kunci dia tengok. Yang ini lagi jelas. Sebab apa? Dia memang terang-terang ada dekat situ. Kalau dalam Gurindam taat setia kepada raja, muafakat, betul hati. Betul hati ni maknanya taat. Okay, setia kepada raja. Adil, kita ambil adil tu. Perkataan tu penting, kena ada dalam fakta. Yang itulah kata kunci. Okay, kasih orang yang berilmu. Okay, hormat orang yang bijak pandai. Jadi kita kena ambil yang tu. Okay, jadi yang berwarna hijau itu adalah nilai, yang berwarna biru adalah pemikiran dan yang berwarna merah jambu adalah gambaran masyarakat. Kalau pelajar tengok dekat situ, dia punya ayat dia sama aja. Ada kata kunci. Kalau setia dan taat pada raja, masyarakat yang setia dan taat kepada raja. Itu gambaran masyarakat. Kalau nilai, setia ataupun taat. Kalau pengajaran, kita hendaklah setia kepada raja. Okey? Okay, yang ini kita tunjuk, kita bagi lebih sikit pada pelajar. Okay? Kita bagi contoh lagi satu, iaitu Gurindam orang kata norma-norma yang baik dalam hubungan suami isteri. Macam mana kita nak cari. Okay? Jadi pelajar boleh buat sendiri. Wujudkan jadual yang pelajar boleh nampak dengan jelas. Dekat mana adanya pemikiran, gambaran masyarakat, nilai dengan pengajaran. Sebelum ni saya dah tunjuk pada pelajar cara nak cari bentuk, iaitu kita tengok pada 5 perkara, rangkap, baris, patah perkataan, suku kata dan rima akhir. Kalau untuk gaya bahasa pun kita kata dah, saya dah tekankan cari gaya bahasa perulangan dahulu. Okay, tapi kalau untuk pemikiran ni kita pegang kata kunci ni lah. Pelajar tengok kata kunci yang sama yang akan naik untuk keempat-empat fakta yang kita perlukan. Okay. Jadi sini pelajar boleh tengok apa saja yang ada dekat pemikiran akan ada pada gambaran masyarakat, akan ada pada
nilai dan akan ada pada pengajaran. Okey, di sini saya dah bagi fakta, dah bagi contoh. Okey, 2 markah dah ada untuk pelajar. Pelajar hanya perlu tambah ayat huraian, penjelasan ataupun ulasan ataupun bincangkan, ayat kesan ataupun ayat kepentingan. Okay, sekarang kita tengok seloka. Seloka ni saya letakkan juga sebab apa? Dia lebih macam orang kata tersirat sikit. Bukan tersurat macam taat setia kepada raja gurindam tu. Jadi di sini dia lebih kepada peribahasa. Jadi kan soalan untuk seloka ni kadang-kadang dia akan tanya peribahasa, maksud peribahasa yang ada. Jadi kalau gaya bahasa peribahasa ada. Dan kemudian kalau untuk pemikiran, gambaran masyarakat, nilai dan pengajaran juga kita tengok pada peribahasa yang ada dalam seloka tersebut. Dan selain daripada kita kena tahu, kena faham dia ni merupakan sindiran secara sinis ataupun halus kepada golongan-golongan tertentu. Okay, ini merupakan cara kita nak mencari kata kunci yang terdapat dalam talibun keindahan dan kemakmuran negeri. Okay, untuk bentuk saya dah tunjuk gaya bahasa, saya dah tunjuk yang ini cara nak cari pemikiran, gambaran masyarakat, nilai dan pengajaran pun saya dah tunjuk. Dalam PDPR, PDPC pun saya dah tunjuk cara nak cari. Pegang pada kata kunci dan ambil orang kata kunci yang kuat dahulu. Okey, yang saya dah cakap pemikiran yang kalau tema dia ada tentang merihatkan secara terperinci tentang sebuah kota, maka pemikiran tu dia akan ada lah dekat situ tema dia. Kalau dekat macam peranan pun kita boleh tengok memang dia memerihatkan secara terperinci tentang sesebuah kota ni. Okay, untuk gambaran masyarakat pun kita boleh ambil dekat situ, tapi gambaran masyarakat ni dia lebih kepada orang kata baris yang seterusnya. Kalau atas tu orang kata dia lebih memperincikan tentang bentuk muka bumi. Jadi bila datang ke tengah sikit baru dia menceritakan tentang gambaran masyarakat. Seterusnya kita tengok pula pada terombak adat. Okay, kalau yang pelajar dah faham, pelajar akan nampak kata kunci dia adat tu. Kalau ada adat, lepas tu macam mana nak wujudkan adat tu, itu terombak adat. Dan pelajar boleh tengok pemikiran yang ada pada setiap baik puisi dia ataupun kita boleh tengok pada setiap rangkap. Okay, kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangkap. Maknanya kita boleh keluarkan 8 pemikiran sebenarnya. Tapi kita cari yang kuat. Okay, jadi hidup dikandung adat maknanya kena berpegang teguh pada adat. Masyarakat yang berpegang teguh kepada adat. Okay, patuh pada peraturan kalau nilai dia. Okay, jadi kan kita boleh buat kat situ. Jadi kita dah faham dah. Ambil yang itu yang dahulu. Dan kemudian orang kata kita boleh tengok undang-undang ni yang diselaraskan dengan hukum syarak ataupun berdasarkan kitab Allah. Jadi kat situ kita boleh ambil yang tu yang jadi yang kedua. Okay. Jadi kat sini kita boleh tengok ada amalan adat pepatih dan adat temenggung. Jadi pelajar boleh tengok yang warna biru tu jadikan pemikiran, warna merah jambu itu adalah gambaran masyarakat dan yang berwarna hijau itu adalah nilai. Ni cara kita nak cari. Okay? Kalau keluar puisi ni pelajar dah tahu dah kat mana nak cari kalau soalan tanyakan tentang pemikiran, gambaran masyarakat, nilai dan pengajaran ataupun mesej yang cuba disampaikan. Okay, akhir sekali kita akan tengok pada mantra.
Dan mantra ni kalau pelajar tengok, kalau yang mula tu ulit mayang tu adalah untuk perubatan, jadi kita akan nampak lah. Okay. Dan pelajar kalau tengok ni dia mengetahui asal usul. Jadi kalau untuk syair asal usul raja-raja ataupun tuan puteri pun kita boleh guna macam tu lah. Ayat dia lebih kurang sama aja untuk ayat fakta. Okay. Percaya kepada kecantikan, perhiasan, peranan tuan puteri. Kalau dekat syair tadi kita kata percaya kepada kecantikan dan keelokan tingkah laku tuan puteri. Okay, jadi lebih kurang ayat dia tu. Pelajar kena tahu ayat mana yang sesuai untuk dijadikan fakta, pemikiran, gambaran masyarakat, nilai dan pengajaran. Dan baik, saya harap pelajar dapat memahami apa yang saya cuba sampaikan dan kalau boleh pelajar buatlah jadual dalam bentuk jadual supaya pelajar nampak dengan lebih jelas dan faham apa yang pelajar perlukan ketika menjawab soalan peperiksaan. Okey, jadi di sini saya dah bagi dah fakta dengan contoh, jadi terpulang pada pelajar untuk buat huraian ayat ulasan ataupun ayat perbincangan ataupun pelajar nak tambah ayat kesan dan kepentingan. Okay? Sehingga bertemu lagi pada sesi yang seterusnya iaitu cara menjawab peranan dan menganalisis karya. Okay? Sekian, terima kasih.